Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hidayah binti Nasruddin, nombor metrik 269-244. Seterusnya saya akan bercerita mengenai pengenalan bagi tugasan kumpulan kami. Menurut Stevenson, pembangunan organisasi merujuk kepada bidang berdasarkan penyelidikan saintikal laku yang wujud untuk menambah baik organisasi. Tujuan OD adalah untuk meningkatkan keberkesanan, potensi dan kapasiti kedua pihak, iaitu pihak kaki tangan dan pihak organisasi. Perubahan merupakan aspek penting dalam pembangunan organisasi. Dunia sentiasa mengalami perubahan termasuk populasi, trend pengguna, teknologi dan ekonomi. Dengan itu, perubahan sangat diperlukan di dalam sesebuah organisasi untuk berhadapan dengan perubahan di persekitaran. Namun, perubahan dalam organisasi bukan perkara mudah dan ianya perlu melalui pelbagai proses untuk mencapai keberkesanan atau sesuatu perubahan itu. Tugasan ini, kumpulan kami telah memilih Jabatan Kastam Diraja Malaysia sebagai contoh organisasi kerana kami mengenali operasi ini dengan lebih dekat. Tujuan utama tugasan ini adalah untuk mengenal pasti isu yang terdapat dalam organisasi dan melaksanakan intervensi yang sesuai terhadap isu tersebut. Selain itu, kami juga akan menerangkan kaedah diagnosis yang boleh digunakan dalam mengenal pasti masalah dan memilih kaedah yang terbaik untuk menganalisis data dengan tepat dan cepat. Tugas ini juga akan menerangkan cabaran-cabaran yang dijangka akan menghalang pelaksanaan perubahan serta cara mengatasinya. Seterusnya, mari kita lihat latar belakang Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Jabatan Kastam Diraja Malaysia adalah sebuah jabatan kerajaan di bawah Kementerian Kewangan Malaysia. Jadi, JKDM yang bertanggungjawab untuk mengawal dan menguruskan aktiviti-aktiviti penguatkuasaan seperti pemungut cukai tidak langsung utama, memberi fasilitasi kepada perdagangan dan menguatkuasakan undang-undang. Secara lebih terperinci, fungsi utama JKDM adalah seperti berikut. Yang pertama, bertanggungjawab untuk memastikan pematuhan undang-undang dan peraturan berkaitan dengan Kastam Diraja Malaysia. JKDM melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengimport, ekspor dan pengangkutan barang untuk memastikan pematuhan cukai dan peraturan kastam. Yang kedua adalah bertanggungjawab untuk memungut hasil negara dalam bentuk cukai dan duti kastam yang terdiri daripada duti import, duti ekspor, duti excise, cukai jualan, cukai perkhidmatan, levy keuntungan luar biasa, levy kenderaan, levy pelepasan hasil bukan cukai hasil negeri atau wang amanah dan cukai pelancongan. Seterusnya adalah memberikan fasiliti perdagangan dalam bentuk intensif dan fasiliti kepada sektor perindustrian dan perdagangan yang bertujuan untuk menjana ekonomi negara selaras dengan perubahan dasar kerajaan yang lebih mengutamakan sektor perindustrian telah disediakan oleh JKDM. JKDM mempunyai visi dan misi yang tersendiri. Visi yang telah ditetapkan adalah untuk memelihara ekonomi dan mengawal sepadan ke arah negara progresif, manakala misi JKDM adalah untuk melaksanakan kutipan hasil, fasiliti perdagangan dan kawalan sepadan yang responsif melalui integrasi masyarakat dan teknologi. Slogan rasmi JKDM iaitu adalah ekonomi dipelihara, sepadan dikawal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Karul Syamil bin Mahmud, nombor metrik 269046. Jadi saya akan membentangkan tentang isu-isu berkaitan organisasi. JKDM ataupun Jabatan Kastam Diraja Malaysia juga mempunyai kelemahan seperti organisasi lain. Isu yang akan dibincangkan adalah berdasarkan kepada pemerhatian dan pengalaman yang pernah dilalui. Antara isu-isu yang boleh dikenal pasti dalam JKDM adalah seperti isu berkaitan perubahan teknologi dan isu tentang perorganisasian. Jadi isu yang pertama adalah perubahan teknologi. Di sini salah satu cabaran yang perlu dihadapi adalah perubahan teknologi dalam setiap organisasi. Perubahan teknologi sering dikaitkan dengan penyesuaian dan keprihatinan kaki tangan di dalam sesebuah organisasi. Dalam JKDM, keberkesanaan penggunaan teknologi tergantung kepada keupayaan kaki tangan untuk menguasai ataupun menggunakan teknologi. Yang kedua pula adalah pengorganisasian. Pengorganisasian boleh merujuk kepada proses penyusunan dan penyelarasan yang melibatkan pengagihan sumber dalam organisasi untuk mencapai matlamat sesebuah organisasi. Jadi JKDM ni adalah sebuah organisasi yang besar dan juga kompleks yang terdiri daripada pelbagai unit dan juga bahagian. Jadi struktur organisasi yang kompleks ia boleh menyebabkan ketidakjelasan dalam tanggungjawab dan peranan setiap orang. Dalam JKDM masih terdapat beberapa pekerja keliru dengan peranan mereka, terutama jika mereka dikenali melakukan tugas apa yang tidak pernah dilakukan sebelum ini. Yang boleh dijelaskan di sini, yang pertama adalah kurang kesedaran dan latihan. Jadi dalam setiap perubahan yang akan dilakukan dalam sebuah organisasi perlu melalui kursus khas untuk memberi kesedaran dan latihan terhadap kaki tangan.
di mana dalam konteks perubahan teknologi, JKDM jarang memberi kesedaran ini dan latihan yang mencukupi tidak diberikan kepada kaki tangan. Dan jika terdapat kekurangan komunikasi, pendidikan atau latihan yang berkaitan, kaki tangan mungkin tidak akan memahami kepentingan perubahan yang berlaku ataupun tidak mampu menggunakan dengan berkesan. Yang kedua, kurangnya fleksibiliti dalam struktur organisasi. Seperti yang kita tahu bahawa struktur organisasi awam agak kaku dan tidak fleksibel berbanding dengan sektor lain. Ini memberi kesan dalam percubaan adaptasi terhadap perubahan kerana kaki tangan tidak biasa mengalami perubahan dalam organisasi. Seterusnya, kelewatan dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang lambat atau secara tiba-tiba biasanya akan melambatkan persediaan kaki tangan terhadap perubahan yang berlaku. Walaupun setiap keputusan yang bakal berlaku dalam JKDM akan melalui pelbagai lapisan dan fasa, namun pihak atasan juga perlu memastikan keputusan yang dilakukan tidak akan memberi masalah terhadap produktiviti kaki tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan terangkan tentang kaedah dan perincian diagnosis. Bagi untuk mengenal pasti masalah dalam JKDM, terdapat pelbagai kaedah diagnosis yang boleh digunakan. Antaranya ialah yang pertama, tinjauan organisasi. Tinjauan organisasi melibatkan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap struktur proses dan polisi organisasi. Tinjauan organisasi ini merupakan proses untuk mengumpul, mengatur, menganalisis, berinterpretasi dan berkongsi maklumat yang relevan bagi memperkuatkan organisasi. Setelah maklumat dikumpul, JKDM perlu menganalisis secara menyeluruh. Analisis ini melibatkan kaedah seperti analisis SWOT. SWOT iaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, atau analisis perbandingan. Analisis yang teliti akan membantu mengenal pasti isu-isu, kelemahan atau peluang yang perlu ditanangi dalam organisasi. Yang kedua, iaitu analisis perubahan. Analisis perubahan membantu mengenal pasti aspek-aspek dalam JKDM yang memerlukan perubahan. Ini termasuk keperluan perubahan teknologi, perubahan proses kerja, perubahan dalam budaya organisasi atau perubahan dalam pemimpin dan kepimpinan. Tujuan analisis perubahan adalah kaedah pemecahan masalah yang melibatkan perbandingan antara satu proses yang gagal atau berfungsi dengan kurang baik dengan satu proses yang beroperasi dengan betul. Yang ketiga, iaitu analisis kualitatif dan kualitatif. Analisis kualitatif melibatkan pengguna data dan statistik untuk mengukur prestasi, keberkesanan dan efeksen dalam operasi JKDM. Analisis kualitatif di sisi lain melibatkan penilaian subjektif melalui tinjauan, wawancara atau kajian kualitatif. Analisis kuantitatif sangat berguna kepada JKDM untuk mengukur dan menilai prestasi organisasi berdasarkan data kuantitatif seperti jumlah penerimaan, jumlah pelaksanaan atau kecekapan operasi. Analisis kualitatif pula dilakukan melalui tinjauan dan temu bual untuk memahami persepsi dan pendapat kaki tangan dalam JKDM. Maklum balas kualitatif ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kepuasan kaki tangan. Kaedah analisis data. Analisis persepsi dan pendapat melalui analisis kualitatif adalah kaedah analisis data yang paling sesuai untuk digunakan untuk mengenali masalah kaki tangan terhadap perubahan di dalam organisasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norazilah binti Mubarak Ali, nombor matrik 274482. Seterusnya saya akan pergi kepada pelaksanaan intervensi teknostruktur. Dalam isu berkaitan Jabatan Kastam Diraja Malaysia, intervensi yang paling berkesan untuk dilaksanakan adalah intervensi teknostruktur. Ia merupakan teknik perubahan yang memberi fokus kepada isu teknologi dan struktural. Melalui analisis dan perubahan dalam intervensi teknostruktur, Jabatan Kastam Diraja Malaysia dapat mengenal pasti dan mengurangi pembaziran dalam bentuk waktu, sumber daya atau tenaga kerja yang tidak produktif
produktif. Sebagai contoh, jika kaki tangan JKDM kurang mahir dalam penggunaan teknologi canggih, maka pihak pengurusan sepatutnya memilih teknologi yang mudah difahami serta selari dengan penggunaan semasa dunia. Keberkesanan teknostruktur tergantung kepada pemahaman yang mendalam tentang konteks dan keperluan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Sebagai contoh, jika Jabatan Kastam Diraja Malaysia memerlukan teknologi baharu untuk memudahkan dan mempercepatkan kerja kaki tangan, maka kaki tangan yang terlibat wajib menghadiri latihan teknologi berkesan untuk meningkatkan kemahiran mereka. Dalam Jabatan Kastam Diraja Malaysia, dua isu yang telah dikenal pasti adalah isu tentang perubahan teknologi dan isu berkaitan tugas. Terdapat dua cadangan pelaksanaan intervensi teknostruktur. Yang pertama adalah Total Quality Management, TQM. TQM merupakan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap pelibatan latihan tambahan kaki tangan kerana ianya melibatkan penyertaan kaki tangan Jabatan Kastam Diraja Malaysia untuk mempertahankan hasil jangka masa yang panjang. TQM sangat memberi fokus kepada kerjasama antara satu sama lain dan menggalakkan perkongsian ilmu yang berguna di antara kaki tangan yang terlibat. Selain daripada itu, TQM juga mempromosikan kepentingan berkomunikasi antara pasukan di mana dengan membincangkan strategi, metodologi dan keperluan untuk memperbaiki operasi. Dalam hal perubahan teknologi, TQM akan membantu kaki tangan mempelajari banyak ilmu tentang penggunaan teknologi yang diperlukan dalam perkhidmatan. Selain daripada itu, latihan ini akan membantu JKDM untuk merancang pelan strategi yang berkualiti untuk masa hadapan. Hasil latihan ini, pihak atasan lebih bersedia dalam membuat keputusan strategi persediaan yang lebih lama. Cadangan yang kedua adalah reka bentuk kerja. Disebabkan Jabatan Kastam Diraja Malaysia mempunyai struktur organisasi yang luas dan juga kompleks, pihak pengurusan boleh melakukan sedikit penyesuaian terhadap cara pekerjaan dilakukan dan bagaimana saluran komunikasi antara kaki tangan yang terlibat. Untuk reka bentuk semula kerja yang ada, Jabatan Kastam Diraja Malaysia boleh menganalisis data dari menemu bual kaki tangan yang berkaitan tentang kekeliruan terhadap pekerjaan yang sedang dialami. Dari data yang diambil, pihak pengurusan Jabatan Kastam Diraja Malaysia boleh membuat semula reka bentuk kerja untuk memastikan kaki tangan faham tentang tugas masing-masing. Dengan adanya intervensi melalui pengubahan reka bentuk kerja ini, pihak pengurusan Jabatan Kastam Diraja Malaysia boleh melakukan sedikit penyesuaian kerja tanpa mengganggu reka bentuk pekerjaan kaki tangan lain di dalam organisasi. Assalamualaikum, nama saya Nabila Wahidah binti Abdul Nawab, nombor matrik 274889. Bagi cabaran perubahan yang ada di dalam jabatan ini terdapat 3. Yang pertama ialah menentang perubahan, kedua sumber yang terhad, yang ketiga ialah kurang komunikasi. Yang pertama, menentang perubahan. Penentangan perubahan ini daripada kaki tangan, tak kisah daripada jawatan atasan ataupun bawahan. Kaki tangan juga sudah terbiasa melakukan pekerjaan mereka secara tradisional, jadi mereka tidak akan menerima perubahan dengan secara terbuka. Dan mereka merasa jika berlaku perubahan ini, ianya akan mempengaruhi pekerjaan, tanggungjawab atau kestabilan pekerjaan mereka. Penentangan ini boleh timbul akibat ketakutan akan perubahan yang tidak diketahui. Kerana mereka terlalu selesa dengan keadaan semasa atau rasa tidak puas hati dengan perubahan yang bakal berlaku. Dalam organisasi kerajaan juga ada ramai kaki tangan yang sudah berumur dan mereka cenderung untuk tidak menerima perubahan, terutamanya perkara berkaitan dengan teknologi. Dalam konteks JKDM, perubahan teknologi dan pengorganisasian seringkali memerlukan pembangunan kemahiran dan pengetahuan baru bagi kaki tangan yang kurang mahir. Cabaran yang kedua ialah sumber yang terhad. Kekurangan sumber adalah cabaran yang sering dilalui oleh setiap organisasi yang ingin melakukan perubahan dalam operasi mereka. Terdapat beberapa sumber yang terhad dalam menjayakan perubahan dalam JKDM. Antaranya ialah sumber manusia, sumber kewangan, sumber informasi dan teknologi. JKDM menghadapi batasan dalam jumlah kemahiran atau kecukupan sumber daya kemanusiaan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan. Kurangnya tenaga kerja yang berkualiti atau terlatih secara memadai dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk melaksanakan perubahan dengan efektif. Bagi sumber kewangan yang terhad pula berlaku dalam melaksanakan perubahan JKDM. Ini adalah akibat daripada pembahagian dana yang sudah ditetapkan.
Cabaran perubahan yang ketiga ialah kurang komunikasi. Komunikasi adalah kunci dalam melaksanakan perubahan dan kunci ini dipegang oleh pihak pengurusan yang mengetuai pasukan untuk perubahan. Jika pemimpin gagal menyampaikan komunikasi yang efektif kepada kaki tangan, pelaksanaan perubahan akan menjadi sia-sia. Jika JKDM memilih pemimpin yang tidak pandai berkomunikasi dengan kaki tangan, ini akan menjadi salah satu cabaran terbesar dalam perubahan. Kurangnya komunikasi yang jelas, terbuka, konsisten akan menyebabkan ketidakpercayaan dan spekulasi negatif dan juga penolakan terhadap perubahan. Cara mengatasi cabaran perubahan. Pihak pengurusan JKDM boleh mengatasi cabaran-cabaran yang dijangka akan menghalang keberkesanan pelaksanaan perubahan dalam organisasi. JKDM perlu mempunyai pendekatan yang teratur, menyeluruh dan bersepadu untuk perubahan. Namun mereka perlu melalui beberapa cara yang relevan untuk memastikan cabaran tersebut boleh dihalang daripada mengganggu proses pelaksanaan perubahan. Antara cara-caranya adalah seperti berikut. Yang pertama ialah melibatkan kaki tangan secara aktif. Antara cara untuk memastikan kaki tangan bersedia untuk menghadapi perubahan adalah dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proses perubahan. Proses ini termasuk mendengarkan kebimbangan mereka dan memberikan ruang untuk mengambil bahagian dalam pelaksanaan perubahan. Dengan pendekatan yang holistik dan efektif, JKDM dapat mengurangi penentangan terhadap perubahan dan meningkatkan penerimaan serta keberkesanan perubahan yang diusulkan. Dan cara mengatasi cabaran yang kedua ialah perancangan sumber. Merancang sumber yang ada adalah perkara terbaik yang boleh dilakukan dalam mengelakkan pembaziran dalam perubahan. Pihak pengurusan JKDM perlu mengoptimumkan penggunaan sumber-sumber yang ada dengan meningkatkan efisiensi dan melakukan pembahagian sumber yang tepat. Pihak JKDM juga harus menetapkan keutamaan yang jelas dalam melaksanakan perubahan untuk memfokuskan penggunaan sumber daya pada aspek yang paling penting dan memberi manfaat terhadap organisasi. Dengan melakukan pendekatan yang terbaik dalam menguruskan sumber yang terhad,